Uh, saya rasa ini pertanyaan yang umum lah. Sebelum kita mulakan sesi interdisciplinary pagi khusus itu, saya rasa elok kiranya kita dapat nyatakan dulu kriteria yang membolehkan interdisciplinary itu. Sebab baru-baru ini melalui pembentangan dari rekan-rekan yang ada khusus, ada yang menyatakan interdisciplinary itu hanya boleh berlaku jika kumpulan pelajar itu mengambil 2 ataupun 3 kursus yang sama. Maksud hanya kursus yang diambil oleh kumpulan pelajar inilah yang boleh diinterdisiplinerikan. Adakah kenyataan ini betul? Sebab kita nanti saya rasa tak boleh nak interdisiplinkan jika walaupun sama semester tetapi kumpulan pelajarnya berlainan. So mohon penjelasan dengan terima kasih. Terima kasih Cik Moyang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Ya, awal-awal pagi dah ada satu curiosity, ya, ingin tahu bagaimana proses ataupun pelaksanaan. Tahniah, ya. Okey, terima kasih Dr. Teng, Cik Muhammad dan rakan-rakan pensyarah semua. Okey, isu interdisciplinary ni pada peringkat awal dulu, ya, awal-awal dulu kita bukan memberi syarat lah, tetapi dibolehkan bagaimana pelaksanaannya adalah daripada kumpulan pelajar yang sama. Kita nak lihat bagaimana cara mereka belajar untuk menggabungkan kursus-kursus yang mereka belajar tu, dia punya saling connectedness yang antara satu sama lain. Ya, kalau seorang pelajar itu dalam semester yang sama atau kumpulan pelajar yang sama, dia ada 3 kursus yang berbeza bidang. Jadi kita nak lihat bagaimana bidang itu, ya, mereka boleh lihat dari segi dia punya hubung kait. Jadi di situ jelaslah, maknanya pelajar-pelajar itu adalah daripada pelajar yang sama. Contoh katalah MPU. Ya, mungkin pelajar itu adalah major maths, major science, major RPT contoh. Okey, mereka akan ambil MPU. Jadi MPU tu dah boleh jadikan sebagai anchor. Dan MPU itu mungkin boleh diinterdisciplinary dengan kursus-kursus daripada sains, kursus-kursus daripada RPT, kursus-kursus daripada maths. Okey, jadi maknanya standby lah bagi yang major masing-masing kursus dia. Yang pelajarnya ambil MPU juga, dia akan boleh interdisciplinary. Mana mungkin kalau MPU akan sediakan soalan yang katalah dia interdisciplinary dengan bidang maths, nanti pelajar sains dengan pelajar RPT, kalau MPU tu interdisciplinary dengan maths, so task tu macam mana dia nak sediakan untuk bidang yang 2 lagi kalau tak interdisciplinary. Jadi di sini saya boleh katakan satu kursus yang dia boleh diambil oleh semua orang, ya, dan berdasarkan kepribadian masing-masing boleh dilakukan secara interdisciplinary. Okey, itu kita nampak secara generalnya prinsip dia begitu. Tapi dalam keadaan yang kita lihat bagaimana perkembangan proses pembelajaran anak-anak ni, kita boleh lihat kadang-kala pelajar yang berbeza bidang juga boleh dijadikan sebagai learning partnership. Kan? Semalam kita dah nampak bagaimana learning partnership itu boleh membantu proses pembelajaran. Jadi mungkin bidang ini Dr. Mus dengan saya belum try, tetapi kita berfikir macam mana bidang yang tidak pelajar yang sama tetapi boleh kita lakukan dia punya connection.
Tapi ini proses unpack dia kena betul-betul mantap. Iaitu perlu dapatkan dia punya big idea ataupun kefahaman yang sangat jitu. Ya, maksudnya kalau kita jumpakan konsep kefahaman yang jitu, contoh kepada perkara yang lebih besar untuk dicapai, merupakan satu hala tuju yang besar. Jadi bidang sains dengan bidang maths memang bidang berbeza, tetapi dia ada satu matlamat, katalah untuk guru yang berkualiti. Maths pun untuk guru berkualiti, bidang sains pun untuk guru berkualiti. So why not untuk matlamat yang sama mereka bercollaborate. Okay, itu dari segi common sense bagaimana connectedness kita rancang, kita reka bentuk. Sebab apa yang kita buat sekarang adalah kita nak design, kita nak rancang macam mana pembelajaran itu boleh berlaku. Dalam jabatan itu sendiri, dia mengandungi khusus-khusus satu semester, satu kumpulan. Tetapi yang diajar itu dia lain khusus, tetapi bidang yang sama. Dan maklum balas daripada task force itu boleh. Jadi mungkin Dato' Azhar mungkin ada perspektif. Ulang Cik Mamin. Okey. Di dalam jabatan itu sendiri, okey. Contohnya Jabatan Pengajar Melayu katakan ada dua khusus, satu kumpulan semester tersebut. Jadi oleh sebab katakan tak boleh nak interdisciplinary tempat lain, okey. Dia buat di dalam jabatan itu sendiri ataupun dia terus buat dalam jabatan itu sendiri. Itu boleh atau tak boleh. Tetapi saya dah tanya dengan task force lah. Task force dia kata interdisciplinary berlaku bukan saja dalam bidang yang lain, tapi kalau dia juga boleh berlaku dalam jabatan itu sendiri, khusus-khusus yang satu bidang dalam jabatan itu yang berbeza boleh di interdisiplin. Mungkin ada respon daripada Dato' Azhar. Okey, kalau saya boleh gambarkan dekat sini sorry tulisan memang tak cantik. Okey, dua benda ini ya. Satu tadi yang Cik Maimin kata daripada jabatan yang sama. So saya katakan okey, bahasa Melayu katalah 93, bahasa Melayu 83 contohlah Ini nombor 1 dan ini nombor 2. Okey, andai kata nak buat interdisciplinary dua kursus macam ni dalam bidang yang sama, dalam jabatan yang sama, boleh, bukan tak boleh, boleh. Tetapi saya kata tetapi kenapa? Kita nak bagi ruang pelajar ini, okey, peluang dia kaitkan lagi dengan bidang yang lain. Katalah ini SEM 3. Dalam JPM ni dia SEM 3. Bila SEM 3, mungkin pelajar ini wajib ambil EDU yang SEM 3 adalah EDUP perkembangan kanak-kanak ke? Murid dalam pembelajaran. Okey? Jadi kita bagilah peluang dia bergabung dengan EDUP 3033. Okey? Jadi saya kata ini boleh, tetapi bagi ruang peluang dekat pelajar yang BBMB kursus 1 dengan kursus 2 ni pada SEM yang sama dengan juga kursus EDUP. Sebab mereka semua ambil EDUP atau mereka juga ambil MPU. Jadi beri peluang pada mereka untuk bagaimana mereka mencari hubung kait dengan bidang yang lain. Tapi saya kata tak salah, boleh laksanakan. Andai kata nak buat peringkat permulaan untuk interdisciplinary. Bagi kursus yang begini, yang bidangnya memang berbeza, student maths, student science, memang bidang berbeza. Mana mungkin saya kata tadi sains dengan math jadi begini, tak boleh. Tetapi dalam erti kata bagaimana proses pembelajaran mereka itu boleh dibantu saling antara satu sama lain adalah bila kita lihat ada EDUP untuk cuba menyokong. Sebab itu kita akan interdisciplinary macam mana EDUP dengan maths, EDUP dengan sains.
So dalam masa yang sama, dalam proses dirancang begini, secara tak langsung student math dengan student science dah jadi learning partner. Jadi nanti pensyarah yang dekat sini, dia akan rancang tas-tas yang mencabar berdasarkan meja dan mungkin mereka boleh berkolaborasi. Okey, clear tak kat situ? Okay, mungkin saya buat satu rumusan tentang yang ini. Kita mungkin ada 3 ranking lah. Ranking yang paling utama sekali kita boleh, kita nak pergi kepada bidang yang berlainan. Dengan maksudnya kalau EDU dengan maths ke dengan bidang yang lain. Okay, ini yang first option kalau dapat. Kalau tidak dapat, kita pergi kepada dalam jabatan. Okay, maksudnya 2 kursus yang semester sama. Kalau memang tidak dapat lagi, kita masih pergi stand alone, tapi dia kena ambil semua COO juga, seperti proses malam tu. Okay? Jadi betul tak Dr. Azhar? Okey. Memang setiap kursus sebelum dia berlaku interdisciplinary, setiap kursus ya, apa kursus yang ditawarkan pada SEM yang ada mesti dirungkai. Kita dah tahu semalam sebabnya kenapa kita perlu merungkai, kita perlu unpack, sebab kita nak betul-betul clarity, ada clarity kepada konten yang student kita nak belajar. If kita betul-betul ada clarity apa yang pelajar nak belajar, so kita boleh trigger mereka, kita boleh timbulkan curiosity mereka dengan tas-tas yang sesuai, relevan dengan apa yang nak dicapai. Itu pentingnya kita unpack. Proses unpack memang mesti dibuat walaupun kita stand alone. Jadi sebelum kita decide untuk berlaku stand alone, kita unpack dulu, kerana bila kita unpack, kita akan dapat satu big idea yang sangat unggul, yang mungkin idea kita itu adalah boleh dikait dengan idea big idea daripada kursus yang lain. Jadi kursus seperti EDU, seperti MPU, maybe COPCOL kan, yang ini boleh jadi anchor lah kepada subjek-subjek lain supaya kita dapat interdisciplinary kan. Okay. Itu satu yang logikal kan, dan rational begitu. Ya? Tapi saya ada nampak ada satu kes di mana dia tidak menjadikan video itu sebagai anchor, tapi dari kursus sains major, kursus major. Mungkin kursus major ni dia dalam bidang yang sama, dia ada beberapa kursus yang ditawarkan. Okey, kemudian tapi kalau memang nak dengan meja yang lain tu, mesti ada satu yang EDU dengan MPU tu seni ke kan. Jadi masih EDU dengan MPU tu yang utama lah. Okey, jadi ada soalan lagi tak? Kalau saya boleh menjawab dah Ustaz Azhar. Ni tadi. Okey, saya nak confirm dia. Jadi kita ada 2 jenis, satu interdisciplinary dan standalone. Jadi maksudnya seperti yang doktor jelaskan tadi, kalau kita sengaja nak buat secara standalone satu saja, memang bukan satu kesalahan lah. Maknanya kita tak wajib buat kan? Tak wajib buat apa tu? Disciplinary tu. Kalau kita nak buat satu saja, tapi dia punya elemen PPB tu memang ada, walaupun kita buat standalone tu. Contohnya kita kena rujukan luar, expertise yang lain dan sebagainya. Saya tak kata salah betul. Cuma sekarang ni kita nak bagi peluang kepada anak-anak itu. Ya, bukan standalone tu tak bagus, tapi kalau tadi standalone tu dirancang dengan macam mana nak wujudkan expertise, macam mana dirancang. Jadi kalau katalah dia ada lagi peluang untuk sebenarnya subjek itu ada connection juga dengan kursus yang lain,
why not kan? Maksudnya lagilah best pelajar itu dapat belajar yang lagi ada lebih bermakna compare dengan kursus dia je seorang in silo. Sebab dalam kehidupan ni dia punya dalam kehidupan kita tidak berdiri dengan sendiri. Memang kita akan saling ada kebergantungan dengan yang lain. Sama juga dengan kursus tu. Saya ibaratkan macam kalau kita pergi kedai runcit, dalam satu kedai runcit tu sebenarnya ada matematik, ada sains, ada juga pendidikan Islam. Kan, dari segi kita nak pilih yang halal, yang boleh dan bagaimana, ada ukuran. Jadi perkara tersebut dalam kehidupan dia tak terpisah-pisah. Sebab itu kita seboleh-bolehnya, sebab benda ni adalah proses merancang. Jadi macam mana kita nak rancang, nak design dan bentuk tu supaya betul-betul mereka itu melalui proses kehidupan, melalui pembelajaran dia. Itu tujuan dia. Bukan salah in silo, tetapi lebih baik kita cuba untuk rancang yang terbaik untuk mereka secara interdisciplinary. Jelaskan? Untuk makluman Ustaz Azhar, sebab tadi kita kata ada 3 ranking. Itu yang ranking ketiga. Kalau boleh kita pergi naikkan lagi lah kedua atau yang kalau boleh. Okey, ada ranking macam ni lah yang mungkin Ustaz kata dia nak dalam satu je kat sini. Pendidikan Islam. Okey, ini yang pertama, ni silo. Kemudian ranking yang kedua yang ini. Kita kata dalam jabatan. Kemudian ranking yang ketiga interdisciplinary. Tapi cuma kalau macam agak kerasnya kalau IPGM dia akan kata interdisiplin macam mana dengan bidang-bidang yang lain macam mana, kenapa tak cuba dengan bidang-bidang yang lain, kan? Jadi sakit jugalah kita dengar kan. Jadi why not kita ambil peluang ini, sebab bukan untuk kita, untuk pelajar tu belajar macam mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi. Agak tertarik jugalah dengan interdisiplin ini, sebab kita dapat connect dengan antara beberapa kursus kan. Saya mungkin terlihat kalaulah kita dapat lagi buat lebih daripada itu. Maksud saya, contohnya kita gabung persoalan sekarang ni, walaupun dia interdisiplin tapi dia masih menghasilkan kerja kursus yang berbeza. Okay. Kalaulah kita dapat buat koneksi yang orang kata lebih bagus lagi, 3 kursus itu digabung jadi satu saja assignment. Ada pelajar hasilkan satu saja assignment dan dinilai dari 3 kursus itu. Contohlah, tapi tak pernah buat lagi lah. Cuma contoh saya boleh fikir lah. Katalah inovasi digital. Inovasi digital ni dia menghasilkan pelajar menghasilkan inovasi. Kemudian katalah kebetulan dia pelajar EDU sumber pengajaran. Maknanya inovasi digital itu pun sumber pelajaran juga. Kemudian katalah dalam subjek bidang itu pula dia belajar juga berkaitan dengan pedagogi. Jadi berlaku 3 connection, dia menghasilkan satu bahan PDP yang sama. Jadi mungkin dari kursus ini dinilai dari sudut inovasi. Kursus yang major tadi itu mungkin dinilai dari sudut konten itulah. Mungkin dari segi EDU dia lihat dari segi bagaimana pencapaian sumber PDP yang berkesan. Jadi maknanya budak pelajar menghasilkan satu saja assignment dengan dinilai daripada 3 kursus itu. Itu pada saya lebih baguslah kan. Tapi sekarang yang berlaku kita buat masih asing-asing. Maknanya ini kursus ini buat ini buat ini. Cuma TPI saja bergabung. Itu saja pandangan. Sangat tepat Ustaz. Sangat tepat. Itulah yang sebenarnya kalau tahap kita mampu nak buat macam itu sangat tepat. Bermakna kita memang betul-betul ada clarity pada konten kita sendiri dan konten sahabat-sahabat kita yang lain. Itu pernah dilaksanakan dan memang nampak pelajar betul-betul melalui proses pembelajaran yang sangat bermakna. Dia nampak ada saling berkaitan dan tetapi pensyarah agak struggle bila pensyarah nak terutamanya untuk makin. Macam pensyarah A dia akan lihat sudut inovasi tadi, kriteria dia. Pensyarah B dia akan lihat dari segi aspek bahan bantu mengajar tu, penulisan katakan. Jadi di sini mereka akan ada rubrik yang berbeza, tetapi untuk satu hasil.
itu lagi terbaik. Kerana apa? Proses pembelajaran pelajar dia nampak berkaitan. Untuk konteks bidang EDU contohnya dia kena fokus yang mana betul ada dalam dia punya hasil. Untuk orang yang inovasi kat mana dia punya kriteria yang dia perlu capai. Itu lagi bagus. Kalau dah sampai ke tahap macam itu, maknanya dah level yang keempat dah ni. Dah naik. Interdisciplinary yang memang betul-betul berlaku dengan proses pembelajaran pada student. Kena ampek. Kemudian kena ampek tu betul-betul kena ampek yang sangat teliti. Benda ini pernah dilaksanakan di Melaka untuk satu penulisan akademik. Falsafah dengan PAKK, mereka hasilkan satu penulisan yang sama, tetapi mereka tengok sudut yang berbeza. Tapi memang sangat kritikal dan struggle pensyarah nak lihat poin-poin di mana nak lihat dari sudut untuk ni SEM 1 bidang untuk kriteria penulisan EDUP 3013 dengan yang satu lagi khusus bidang major. Sebab pelajar menulis tak sama, kan? Pelajar menulis ikut suka dia nak tulis. Jadi kat mana mereka betul-betul nak menulis, ada bidang falsafah, ada bidang major dia. Tetapi memang berjaya lah kalau mampu buat begitu. Bermakna pelajar tu memang betul-betul melalui proses pembelajaran yang sangat bermakna. Yang tentang ini saya pun ada satu persoalan. Jadi dia hantar dua assignment, dua set kan? Satu set kepada PAKK, satu set kepada EDU. Kalau dekat Melaka, masa Melaka buat, Melaka dah lepas ya, EBE pun lepas, semua tak ada masalah. Mereka buat satu saja. Maksudnya dua-dua pensyarah marking dekat. Ya. Sama-sama. Jadi nampaklah kat situ di mana sudut yang untuk falsafah, mana sudut yang untuk dia orang punya AKK kan, Melaka. Dan akhirnya produk yang dia cipta apa? Dia melahirkan satu artikel jurnal yang sangat berkualiti dalam bentuk e-journal. Itu dia punya inovasi pula lah. Dia punya apa? Bukan inovasi, dia punya ciptaan produk dia. Sebab kita nak kalau yang dikatakan pembelajaran bermakna ini, pelajar itu bukan saja menguasai kandungan dan kemahiran dia, tetapi dia gunakan kandungan dan kemahiran tersebut untuk bagaimana dia lihat dalam konteks realiti semasa. Kan? Dia mencipta, dia menghasilkan, dia buat perkongsian artikel tersebut. Jadi dia melahirkan satu artikel yang sebab dia atas ni adalah atas penulisan akademik. So dia melahirkan satu artikel yang sangat berkualiti dan dikongsikan. Saya tengok mungkin tarikh hantar khusus dia. Itu kena rancang Dr. Teng. Hanya kena rancang dari segi sebab itu kalau berlaku begitu, mungkin yang penulisan akademik untuk khusus major tu dia mungkin dah dekat-dekat akhir. Jadi dia terpaksalah adjust untuk pada tarikh yang sama. Sebab itu tajuk pun nanti dalam yang nombor 2 perkembangan pembelajaran itu kita pun kena susun balik, nak diawalkan. Begitu. Cara pun merebut untuk semak. Mungkin tambahan lagi lah itu contoh yang diberi dalam penulisan. Mungkin pasti makin bergila-gila dan kalau susah nak bergila-gila, boleh gunakan dalam apa? Dua seperti cuma terfikir juga katakanlah tidak masuk contoh yang tadi inovasi dia itu pelajar menghasilkan inovasi, jadi mereka akan buat presentation. Jadi masa presentation itu mungkin berlaku serentaklah 3 penilaian menilai masing-masing dari segi aspek masing-masing, mungkin menggunakan orang yang berbeza lah. Jadi dapatlah di situlah untuk kita buat connection je guys. Betul, yang ini memang dah dibuat, dah banyak dah buat dah. Terutama untuk masa dia buat presentation tu, rubrik yang berbeza tapi mereka buat presentation sekali. Pensyarah daripada 3 bidang yang berbeza lihat satu, tapi mereka lihat sudut mana yang mereka nak nilai. Rubrik masing-masing tetapi produknya satu. Okey, baiklah. Jadi kita ada soalan lagi tak? Syarat
setiap kursus mungkin dah unpack secara terperinci. Kemudian sekarang ada PID yang umum kan, yang general. So macam mana PID yang umum ini boleh digabungkan lagi dengan yang umum untuk kursus yang lain tu, supaya kita nampak hala tuju. Sebab PID ni untuk kita capai, untuk hala tuju yang nak dibawa pelajar ni. Jadi perkara ini memang very hard sebenarnya. Tapi kalau kita boleh capai macam yang dikatakan ini, memang sangat terbaik. Dah nampak kan? Maksudnya dah nampak dah tujuannya kerananya untuk apa. Yang ini sebenarnya PRKA, MPU dengan pengelolaan sukan ni tahu dah buat. Sebab sukan selama ni tak pernah pecah rekod buat interdisciplinary. Sebab mereka kata selalu subjek sukan, subjek koko tak boleh nak interdisciplinary. Menurut kefahaman saya, apabila buat interdisciplinary, kita memang melibatkan big idea lah. So kalau EDUP atau MPU itu dijadikan anchor untuk salah satu paper major dengan big idea buat interdisciplinary berdasarkan EDUP ataupun MPU sebagai anchor. Interdisciplinary itu perlu melibatkan semua option dalam cohort itu. Yes. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Ho. Jadi kita memandangkan masa kita suntuk untuk pagi ini. Jadi kita boleh teruskan dengan sesi Dr. Azhar. Okey, silakan. Okey ya, saya harap telah meredakan sedikitlah gelundah gulana yang ada di hati masing-masing. Kita cuba untuk penuhi sesi kita seterusnya untuk merancang pembelajaran anak-anak itu tadi dengan kita ada satu perkara yang nak dicapai matlamat yang paling tertinggi. Kita rancang berdasarkan kepada matlamat yang nak dicapai tersebut. Kalau cakap simpelnya, kita tahu dah kita nak dapat yang matlamat tertinggi, katalah syurga. So macam mana tu punya cara-cara nak pergi ke syurga? Itu kita akan letak pada peringkat yang ketiga. Sama dalam konteks yang ini, kita dah ada kurikulum. Kurikulum tu kita tengok pada HPK dengan BMD 3083. So kita dah nampak dah semua pensyarah akan nampak dah semua CLO masing-masing. Kita letak dekat sini. 3 kursus ni. Kemudian kita dah sepakat dah tiga pensyarah ni dah sepakat dah. Ini adalah dia punya BIDA. Kemudian kita ada EQ umum yang relate dengan BIDA yang besar tadi. Kita letakkan EQ. Kemudian EQ yang lebih spesifik kepada kursus masing-masing. Saya letakkan ini EQ untuk EDUP 3073, EQ untuk PRK 3012, letakkan di situ di bahagian EQ. Okey, ini masih peringkat satu lagi. Dan apa pengetahuan dan kemahiran untuk setiap kursus pun diletak. Supaya masa PDP, saya pun nanti akan menyibuk. Bila saya mengajar EDUP 73, saya akan menyibuk untuk saya cuba kaitkan dengan PRKA. Bila saya cerita tentang konsep budaya ataupun aspek-aspek budaya latar belakang pelajar, macam mana mereka nak tahu tentang murid punya latar belakang, sosial ke, dia punya emosi ke, semua elemen tersebut membantu dalam mereka membina RPH dalam PRKA. Jadi maksudnya saya sertakan. Tapi untuk EDUP 73, contoh tadi PD nak semak kan, saya dah letak dah dekat sini. Okey, dia punya rangsangan. Okey,
saya punya idea, saya dah letak dekat situ. Okey, apa dia punya cerita rancangan semua dan apa yang pelajar kena buat, akhirnya yang meraihkan kebahagiaan membentuk ada idea yang sama. Untuk PRKA pun dia ada. Bagaimana nak semua menyediakan RPH yang ni meraihkan kebahagiaan. Jadi kita dah ada satu hala tuju yang sama yang nak dicapai. Dalam PRKA pun nyatakan begitu. Maknanya kita dah berbincang awal, so kita rancang kita punya task pun sama. Jadi pelajar itu kita boleh lihat dia begini ya, kalau dalam bentuk grafiknya. Apa yang dibuat dalam EDUP 73, hasil-hasil itu digunakan untuk PRKA. Okey, data-data yang katalah tugasan 1 EDUP 73 temubual tadi, data tersebut perlu digunakan untuk PRKA sebagaimana mereka nak merancang RPH tersebut. Jadi kita dah nampak dah. Yang kemudian kita lihat kat sini, kita kata kita nak temubual ni, kita dah kata ada beberapa kategori sekolah. Ini yang kita rancang dia punya learning partner tu. Siapa yang nak mereka jumpa? Ya, siapa yang kita rancang mereka nak kena jumpa? Daripada pakar, guru sekolah mana. Jadi ada pilihan kat sini, kategori-kategori sekolah yang macam mana mereka nak dapatkan, supaya bila mereka buat PRKA itu, buat RPH, mereka tahu murid yang harian biasa macam mana, murid yang berkeperluan khas macam mana, murid pedalaman macam mana, juana macam mana. Kan? So kita dah rangka begitu. PLC bagaimana dia nak membantu guru di sekolah tingkatkan pencapaian murid, pun boleh gunakan data-data yang dia perolehi. Jadi penguasaan ini bukan penguasaan khusus kita saja. Ya, kita cuba bila kita merungkai itu kita kena faham khusus orang lain. Okey. Jadi saya rasa ada pertanyaan tak? Benda ni ambil masa lah. Kita beri masa dalam BPK 2 minggu. So kita cuba sediakan dalam 2 minggu. Okey. Kalau tuan-tuan tengok template ini makluman sebab setiap kali semester kita ada sokongan profesional. Sokongan profesional maksudnya tuan-tuan berkongsi bagaimana kami besar, iaitu di peringkat IPGM. Sila ambil maklum dia perlu, kita tak nak orang-orang tertentu saja, kita nak semua terlibat. Okey, saya nak bercerita pengalaman baru-baru ini. Kebetulan Dr. Azhar dia menjadi task force ataupun PSC lah yang memberi makluman langsung waktu itu. Seorang peserta dari IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, dia membuat pembentangan, perancangan dia exactly macam ini. Memang yang itulah idea kita. Saya sendiri dengan Dr. Teng tanya, very complicated. Kemudian memang sangat jelas. Di situlah kita dapati bahawa rupa-rupanya saya dengan Cik Ahmad penjelaras tu, macam mana kau buat bagus sangat ni. Dia kata kita jemput Dr. Azhar. Dia kata di situlah idea kita. Apa kata kita jemput Dr. Azhar juga? Template macam ni lagi kita tengah belajar. Maknanya di situ, kalau kita dapat unpack betul macam tu dan kita bentang apa yang macam dia orang buat tu, alhamdulillah, syukur. Jadi kalau macam task force lihat benda tu dah memang very excellent, dah memang dirancang dengan baik. Memang tujuan kita bukan untuk menjatuhkan, tapi kita nak bagaimana perkongsian maklumat itu sangat manfaat untuk orang lain juga. Okey, terima kasih Dr. Azhar. Sudah cukup bermakna, jelas dan berstruktur. Alhamdulillah, nampak saya. Cuma sekarang persoalan saya timbul, dalam rutin kita sebagai seorang pensyarah, kita diikat oleh satu dokumen.
Itu rancangan semesta. Jadi rancangan semesta ini menyebabkan kita tak boleh keluar. Dan apabila dilihat tentang KPP ini, kita tengok ni yang paling relevan mengikut dunia hari ini lah, amalan teknologi hari ini. Jadi saya tanya, apa pandangan Doktor berkaitan dengan rancangan semesta ini? Selagi ada rancangan semesta, selagi itu kita akan diikat dalam vacuum yang sama. Tahu Jadi ikat macam mana tu? Saya maksud saya, macam kurang dalam faham. rancangan semesta dia dah distruktur untuk topikan dan ni. Dan apabila kita dapat melihat tentang KPP ini, maksud dari segi PDP, dia ada dua lapis inilah. Yang pertama kerja khusus, tugasan yang berasaskan kerja khusus. Yang kedua PDP itu, kuliah kita, tutorial kita. Sebenarnya kalau kita berjaya merungkai dokumen dah ada, dokumen kita adalah RMK. Cuma kalau kita dapat merungkai atau dapat unpack tadi untuk kita jadikan sebagai pengisian kuliah dan tutorial, saya nampak ini lebih makna lah, pengisian makna itu banyak. Tapi kalau kita masih lagi terikat dengan rancangan semesta, susah kita nak bergerak keluar. Tapi kalau untuk kerja khusus, sekarang ni alhamdulillah saya rasa nampak tu lah. Cuma PDP saja, supaya tadi proses pengajaran kita, amalan teknologi kita yang berkait dengan PDP dan juga pentaksiran ini seiring dan sejalan.